Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada sahabat-sahabat yang dapat mengikuti cakapan saya petang ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mendengar dengan jelas. Biasa saya ucapkan bersyukur banyak-banyak. Semalam kita telah selesai buat asas coaching dengan jayanya. Kita dapat lebih daripada 30 orang peserta dan lepas itu diikuti dengan about 25 to 30 minutes of live briefing about bersama dengan peserta berhubung dengan apa yang kita bincangkan. InsyaAllah, dan saya juga telah mengumumkan bahawa kita akan mulakan coaching certification dan sekarang ini telah terdapat beberapa orang telah pun mendaftar dan insyaAllah mungkin akan diikuti lagi dengan beberapa orang. InsyaAllah kita akan start dalam hujung bulan ini. InsyaAllah saya ngalu-ngalukan lah. Kalau berminat sila WhatsApp kepada saya ataupun hantar PM personal message to me. I will reply because from there on I will send you the particular other necessary information yang diperlukan. Untuk hari ini, percakapan kita ialah kita cakap pasal coaching, tetapi coaching mindset. Macam mana coaching mindset? Okay. Sebelum kita pergi pada tajuk itu, saya minta sahabat-sahabat yang dapat mengikuti ini, sebab saya belum ada dalam Zoom, dalam Facebook lagi, saya masih dalam Zoom. Tolong share as much as you can to your friends. Dan insyaAllah nanti kalau tuan-tuan ada hal kan boleh tengok balik. Tak payah mencari, bila kita share tu dia memang stick lah. Jadi insyaAllah saya harap sila share dan tolong nyatakan oh ya, saya nampak dah. Oh, terima kasih. Oh, Cikgu Jinglu. Oh, dia kata, insyaAllah Cikgu pun di-consider as join. Ya, saya akan forward necessary dokumen. Saya dah record. Terdapat beberapa orang lah. Kat 5 orang lah. InsyaAllah. Tahniah Cikgu. Kira Cikgu Jinglu boleh meletakkan masa tu. Alhamdulillah lah. Itu satu kejayaan. Langkah pertama ialah menentukan masa. Ketetapan masa untuk dapat bersama mengikuti kelas. Dia punya kerja belajar ni very tedious. Very tedious. Dia very detail. Dia memerlukan kesungguhan, fokus dan tenaga dan kelapangan fikiran apabila menjalankan. Di samping itu juga saya ingin maklumkan petang semalam memang saya tak buat live sebab diganti dengan sebelah pagi. Pukul 9.30 begitulah kita buat live. 9.30. Kita sudah selesai buat asas coaching. Saya dapat mantap ya juga laporan daripada sahabat-sahabat feedback berhubung tentang percakapan semalam. Saya ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat semua yang dapat datang. Terima kasih. Datang dari Johor, dari Kelantan ada, Pahang ada, dari Utara ada, dan juga Bertengah Kuala Lumpur. Tahniah. Hari ini kita nak cakap mindset, tetapi coaching mindset. Kalau ikut-ikut tu lebih kurang lebih daripada 13 elemen ataupun attribute coaching mindset. Tapi hari ini saya akan kupas mungkin 4 atau 5 sahajalah. Kemudian besok kita sambung balik. Mencukupi sekadar sembang-sembang dalam bentuk apa maklum kepada sahabat semua apa yang patut kita tahu sekiranya kita nak orang kata nak cakap tentang pasal coaching. Jadi attitude macam mana yang fikiran yang macam mana ataupun behavior macam mana seorang coach tu mesti ada apabila dia menjadi seorang coach. Lebih daripada 13 attribute atau katakan tanda-tanda pun karakteristik untuk mindset, coaching mindset. Of course, sebab coaching ni dia melibatkan antara coach dengan klien. Jadi fokus coach ialah bukan pada diri coach, ialah fokus kita pada klien ataupun coachee kita. Jadi itu mesti dilatih. Kadang-kadang kita kata, ya memang saya listen to the client, tetapi sebenarnya kita masih mendengar apa yang ada pada kita. Yang pertama sekali dia kata ialah active listener.
Bila sebut pasal active listener ni, dia menceritakan hubungan antara coach dengan klien, bagaimana kita fokus terhadap coaching dan bukan pada diri kita. Di samping itu juga kita tentukan kita berlaku engagement. Mana orang kata engage, kita bersama-sama dengan dia, fokus. Dia pun fokus dengan apa kita cakap. Dalam percakapan kita tu membenarkan, membolehkan klien kita coach tu berasa kelegaan dan sebagainya. Dan dia dapat mendengar dengan seadanya. Jadi di sinilah bagaimana pentingnya dua elemen yang saya sebut selalu, iaitu antara thinking ataupun logical thinking dan social emotional dan perasaan. Di samping itu juga, bila dikatakan dengan perasaan dan thinking, itu pun kena dilatih. Macam mana pula kita nak dengar ni? So that's why to be a coach, you need kena sabar. Salah satunya kita kena be patient. Ini dia elemen dia, dia kena bersabar. Sebab, dan dia juga yang keempat nanti kita cerita lagi banyak tentang itu. Yang kedua, coach mestilah tidak memihak, non-judgmental, tidak mudah menjatuhkan hukum, menuduh dan sebagainya. Coach tidak ada sifat-sifat judgmental. Dia bersifat non-judgmental. Ya. Tidak orang kata cepat-cepat buat keputusan. Tidak orang kata memihak pada sesiapa. Jadi dengan dikata dia kena dengar seadanya mengikut keperluan, keadaan, masa, bahasa yang disampaikan dan penceritaan yang disampaikan. Coach, yang saya terang ni merupakan pengenalan tuan-tuan. Kalau nak buat tu memang kena latih betul-betul ya. Jadi yang pertama tadi active listener dengan judgmental tu dia kait-mengait. Sebab bila kita ada non-judgmental, jadi kita punya pendengaran dari luar. Kalau kita judgmental, pendengaran kita tidak luas. Kita tend to zoom on certain area, yang lain kita lupa. Jadi, maka kita fokus pada area yang terlalu kecil. Bagaimana kita nak bantu coachee yang ada isu. Mungkin benda yang nak sampai depan kita dia tak dapat keluarkan. Oleh sebab kita kurang mendengar dan meneliti apa yang disampaikan. Menyebab dia punya perkara yang nak cakap kita berlaku blind spot. Jadi maka dia tak nampak. Dengan sendirinya tersembunyi. Mungkin kadang-kadang coach tak erti nak bawa cakap keadaan supaya dia boleh melebarkan cerita dia. Satu, active listening. Ataupun jadi active listener. Yang kedua, non-judgmental. Tidak memihak. Yang ketiga, orang macam ni, keselalunya, dia orang kata possibility thinker. Kebolehnya orang yang boleh mendengar dan cuba sebolehnya, kalau boleh, balancekan perasaan dia dengan pemikiran social emotional. Dan bila kata possible thinker ni, orang yang berkemungkinan boleh berfikir dan mendengar dengan selesanya, dia bila buat coaching ni, dia melibatkan perubahan. Coaching is about change. Bila kita coach seseorang, dia nak merubahkan diri dia satu tahap ke satu tahap. Dia nak pergi satu tempat daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi menunjuk kata, of course lah, coach dengan coachee dengan klien ni kena faham antara satu dengan lain. Dan cakap sesuatu yang boleh membuka minda, yang boleh keinginan kepada coachee yang coach tu nak cakap lagi dan membuka lagi, melebar lagi, mencerita lagi, cuba mencari solution seadanya. Sebab selepas coaching dia tak boleh berfikir macam dalam suasana coaching. Bila luar coaching, kita tak kata coaching, kita guna teknik coaching saja. Coaching adalah suasana yang mana melibatkan proses coaching. Di dalam keadaan inilah, bila kita orang berfikir ni, kita boleh membezakan antara seseorang tu mencerita problem dan peluang. Dia tak akan campur aduk peluang dan problem. Peluang dan masalah. So kalau kita tak dilatih, kita nampak masalah tu jadi satu ruang lingkup yang menyebabkan masalah lebih banyak berkembang dalam perbincangan, menyebabkan kita lari pada dasarnya untuk mencapai matlamat yang diinginkan oleh klien. Sebab tu kalau jadi coach ni, dia kena dengar juga jalan-jalan yang dikembangkan, yang dibukakan, yang diceritakan oleh klien itu menuju pada penyelesaian, solution. Jadi bila solution pula, mungkin terdapat multiple, pelbagaian penyelesaian. Jadi coach kena tahu, masa dia coach tu that current moment. Sama ada dia punya current thinking, current social emotional dan that count. That's why yang dikata kadang-kadang coaching tu present based. Keadaan semasa. Bila kita coach dia sekarang, bukan yang lepas, tapi dalam keadaan. Walaupun dalam keadaan sekarang, walaupun dia cerita benda telah berlalu, tapi cerita dia sekarang ni dalam keadaan sekarang. Dan dia menggambarkan perkara itu berlaku di satu ketika yang terdahulu.
Itu yang ketiga. Dan yang keempat, coach ni juga dia ada sifat compassionate. Dia orang baik hati lah, orang suka. Dia care about dia punya coaching. Dia macam mana nak tunjuk kata dia memang ambil berat tentang coaching. Bukan kata lah saya kesian you tu, bukan dia. Tapi dia teknik percakapan yang menunjuk kata coach ni sedang membantu coaching ni cuba memahami diri dia dan try mencari solution. Cara dia bercakap yang menunjukkan sifat simpati, empathy. Inilah termasuk di dalam 11 core competency. Selain pada mendengar apa yang disebut dan apa yang tak disebut, dan dia mendengar juga mengikut perasaan yang dilalui oleh pelanggan itu, atau dikatakan empathy. Kemudian selain itu, macam mana kita bercakap menunjuk bahawa kita really care about coaching. Ini kena belajar. Pakai buku yang tak cukup. Kau boleh cari orang berpengalaman supaya ini belajar mudah dilaksanakan. Tidak kalau kita baca buku dia jadi macam jitu, dia macam duduk kotak. Jadi technical, straight forward, logical thinker. A plus 2 plus 2, 4. Tak boleh jadi 4, tak boleh 5, tak boleh jadi 1. Jadi coaching melebar lebih luas pada bidang itu. Jadi saya tersebut 3 dan 4 dah masuk ni. 1, active listener. Kedua, non-judgmental. Ketiga, possible thinker. Keempat, yang keempat ialah compassionate. Iaitu dia ambil berat tentang coaching dia dan sebagainya. Yang kelima, selalunya dia kena ada sifat personable. Personable ni ialah orang yang ada satu sifat positif. Yang mana coach melihat sesuatu dengan keadaan, dia melihat sesuatu cara cakap dengan keadaan keselesaan, dia bahasa pleasant dan menyebabkan dia rasa friendly. Dia rasa kemesraan bila dia bercakap dengan seseorang. Jadi di sinilah berlakunya hubungan coachable tadi. Hubungan antara coach dengan klien. Dan di sinilah berlaku keadaan kemesraan itu lebih keterbukaan. Ini dalam personable ataupun dia panggil dalam kitabnya co-creating. Jadi kita menyebabkan berlaku comfortable. Orang keselesaan nak cakap, tak tersangkut-sangkut. Mungkin mula-mula coach itu tersangkut-sangkut sikit. Tetapi setelah kita cakap begitu lama, insyaAllah, maka dia pun akan lebih mesra dan lebih terbuka. Dan berikutnya kadang-kadang, kalau dalam keadaan dia mula tu dengan keadaan tak selesa dan sebagainya, secara langsung dia akan terbuka dan let go apa isu dia lalui, apa halangan dia lalui, dan cuba menghadapi dalam keadaan yang kemesraan, terbuka dan merasa positif mindset. Yang kelima, ini saya cakap 5 ya, ialah inspirational. Dia memberi inspirasi. Okey, cukuplah kan saya nak cakap lebih kurang berapa minit? 20, 15 atau 20 minit hari ni. Okey. Jadi saya cakap ini saya masuk awal sikit, dah 20 minit. Jadi bila kata dia mestilah ada orang kata sifat yang ambil berat tadi itu, maka dia lebih orang kata inspirational tadi dan lebih personable. Saya masuk ke 6 dah. Ke 6 bukan ke 5, ke 6 iaitu dia buat sesuatu ada kemesraan dan positif manner. Okey, yang ke-6, yang ke-7 ialah intuitive. Intuitive ni melalui pengalaman, melalui experience, pendedahan, dilatih, di coach, di mentor. Maka selalunya bila cakap dengan intuitive ni, coach ni mesti ada orang kata deep listening ataupun deep listening skill, DPS, deepen listening skill. Deepening listening skill, DLS. Jadi kalau dia ada peringkat pendengaran yang mendalam, dia membeza antara hearing and listening, dia akan menghilangkan sedikit sebanyak sesuatu yang ada keserabutan dalam kepala dia, lebih menjelaskan lagi pendengaran dia. Di samping itu juga dia tidak ada limiting thought, tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang boleh kata menyekat daripada perkembangan dia mencari penyelesaian, membantu sama-sama mencari jalan supaya coaching mendapat penyelesaian. Dan ini juga terletak pada bagaimana kita pegang apa yang kita percaya, dan di sini juga lah kita selalu trust mengikut kita punya jiwa tu kita coach. Sebab tu coach, waktu dia sedang coach is very important.
that 1 hour 45 minutes is very important to the coach, because masa tu kena betul-betul berfikir, mesti berdudukkan tenang dan boleh communicate cara jelas. Jadi cukup dulu saya dah cakap dia kurang 7 attribute ataupun sifat-sifat seseorang jadi seorang coach, iaitu 7. Jadi saya ingat, saya tahu ramai yang tak masuk hari ini ramai yang masih dalam bekerja, cuti, masih dalam cuti. Jadi saya tahu ramai akan tengok dalam recording. Saya akan summary balik apa yang saya cakap tadi. Jadi saya nak terang ini ialah macam mana mindset attribute, coaching mindset attribute. Terdapat saya terangkan ada lebih kurang 13. Tapi hari ini saya cakap sebanyak 7. InsyaAllah besok saya akan sambung lagi. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dan saya akan catatkan. Jadi saya ulang balik. Yang pertama, coach mesti ada active listening skill. Dan dia tahu bagaimana nak mengubah ayat, mendengar dan cerita soalan. Yang kedua, dia bersifat tidak memihak, non-judgmental. Ya, non-judgmental. Ini pun kena dilatih juga. Yang ketiga, possibility thinker. Orang macam ni dia berfikiran luas dan dia tidak mudah mengalah dan tidak terbeku ataupun remain negatif atau pasif. Dia akan sentiasa bergerak mencari jalan. Yang keempat, compassionate. Dia buat tu dengan ada perasaan, orang kata kesian belas, kasih sayang terhadap orang yang terkus. Maksud kasih sayang sendiri ialah we care about them. Itu maksud dia. Yang kelima, inspirational. Sesuatu yang kita cakap tu memberi inspirasi kepada dia. Bila memberi inspirasi itu dia kata dia tu mudah. Dengan mudah dia, sebelum dia jumpa kita tu dia rasa everything is typical. Now, tetapi sekarang ni dia rasa oh, apa yang dia dengar ni membantu dia memahami lebih mendalam. Cara tak langsung dia memberi inspirasi, menggerakkan motivasi dia. Kalau tadi dia datang layu, tak bermaya, tetapi setelah bermula percakapan, semangat dan kekuatan minda dan juga positif energi dia datang menyebabkan dia rasa kelegaan, keselesaan. Dan maka dengan itu mudahlah coach dan coachee menjalankan tugas sebab dengan mudah boleh membantu coachee berfikir setenang yang boleh, merenung balik apa yang berkemampuan dan bersama-sama dengan coach untuk mencari penyelesaian apa yang dicari. Dan yang keenam, personable kepribadian. Of course lah, dia tu mesti ada sifat keceriaan, ada sifat kesukaan dan tak boring. Jangan duduk muka marah tu nak coach, tak boleh. Okey, yang tujuh, intuitive. Intuitive ni dia tak ada pengalaman. Jadi kalau kita ada pengalaman, tak ada masalah sebab kita dah lalu. Tapi kalau tidak pengalaman, sebab tu kadang-kadang coach pun memerlukan orang lain coach dia. Supaya kadang-kadang dia pun boleh kelepek, boleh letih juga. Jadi itu yang saya terangkan tujuh ni. Jadi setakat itu saja yang saya sampaikan hari ini. Kemudian besok kita akan sambung lagi, ada semua 13 lagi 6. Banyak lagi. Tapi besok saya sambung lagi 7. Ini tadi 7. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang mendengar sekarang ni ataupun yang akan mendengar dalam recording, kalau ada pertanyaan sila tulis di Facebook saya. InsyaAllah saya akan jawab. Dan kedua, saya ingin maklumkan, seperti saya maklumkan tadi, kita telah membuka, saya telah hantar simple brochure, maklumkan bahawa pendaftaran untuk coaching certification telah pun kita mula. Dan sekarang ni dah ada orang dah mula mendaftar. Sila WhatsApp, jika berminat sila WhatsApp pada nombor delivery, pihak kami akan hubungi. Dan seterusnya tuan-tuan akan mengetahui pasal apa yang kita coaching yang kita nak buat. Yang ketiga, sekiranya tuan-tuan rasa apa-apa saja maklumat yang diperlukan, sila maklum dan kami akan memberi jawapan ya, seringkah yang boleh. Dan kalau boleh, sambil saya bercakap ni, sekiranya ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. Tapi of course lah, bila kita tak bersuara muka, dia ada limitation sikit. Ya, kita pasal nak menulis dengan berfikir itu pun makan masa. Kadang-kadang anda menulis, saya tak baca lagi. Elok dah habis pun nampak tulisan anda. Jadi
tinggal ke belakang. Dan seterusnya, jika sekiranya tuan-tuan punya apa-apa tajuk yang masih lagi dalam keraguan atau dalam kesangsian, sila tulis. Kan? Saya akan gunakan tajuk itu untuk kita bincang dan beri kebaikan bersama kepada semua peserta. Jadi Alhamdulillah, semalam dah ramai yang datang. Kita selesai telah membuat asas coaching dan lebih berkeyakinan, lebih memahami apakah sebenarnya coaching, apakah hakikatnya coaching, siapakah yang dikatakan coach, siapakah yang dikatakan bukan coach, siapakah mentor, terapis dan sebagainya. Jadi kalau tidak apa halangan, saya ucapkan terima kasih. Please share, ya, tolong share sudah ramai kawan-kawan kita dapat melihat kita ada live sekarang. InsyaAllah, jangan lupa kalau berminat, tolong WhatsApp untuk mendapatkan maklumat pasal kita punya coaching certification. Saya ucapkan syabas. InsyaAllah. Alhamdulillah kita selesai ini. Besok kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih menarik. Jangan lupa, kalau ada apa-apa soalan, sila tanya. Kita jumpa lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.